Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan bincang tentang tamadun Mesir Purba, ya. Tamadun Mesir Purba. Okey, daripada perkataan namanya pun kita tahu bahawa tamadun Mesir Purba ini muncul di kawasan padang pasir, ya, iaitu di Mesir. Dan kita dah bincang minggu lepas, tamadun Mesir ini terletak di lembah sungai, diletak di lembah sungai Nil, ya. Sungai Nil ni adalah ada dua, iaitu sungai Nil biru dan sungai Nil putih. Sungai Nil ni merupakan sungai yang terpanjang sekali, ya. Dan sungai terpanjang di dunia, dan dengan kepanjangannya sejauh 6,650 kilometer. 6,650 kilometer panjang sungai itu. Boleh bayangkan, ya. Kalau pelajar-pelajar boleh bayangkan, kalau kita kan dari Johor ke Perlis berapa kilometer? Lebih lagi tu, ya. Jadi itu dia. Dan simbol ataupun mertu canda untuk tamadun Mesir Purba ni ialah piramid. Dan piramid ni dikaitkan dengan Firaun. Itu tinggalan tamadun Mesir Purba yang terkenal lah kepada dunia hari ini. Ya, dan kita lihat bahawa tamadun Mesir Purba ini terbagi kepada 3 tahap pemerintahan, iaitu tamadun Mesir Purba peringkat awal, kerajaan Purba dan kerajaan pertengahan dan kerajaan baru. 3 tahap itu. Mengapa dikatakan tamadun Mesir ini dianggap sebagai hadiah Sungai Nil? Hadiah. Selalunya hadiah ini adalah pemberian, ya. Jadi tamadun Mesir Purba ini dianggap sebagai satu hadiah Sungai Nil, ya. Menurut sejarawan barat yang bernama Herodotus, ya, tamadun Mesir ini dikatakan sebagai daripada hadiah dari Sungai Nil, ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah the gift of the Nile. Mengapa? Kerana sungai ini membanjiri kawasan sekitarnya setiap tahun, di mana bila dibanjir kawasan-kawasan padang pasir, kawasan gurun itu, dia membawa bersama-samanya lumpur yang berwarna hitam, dan lumpur ini sangatlah subur untuk pertanian. Macam seolah-olah sungai ini setiap tahun dia akan hadiahkan baja kepada kawasan-kawasan padang pasir, kawasan-kawasan sekitar Sungai Nil itu, kepada penduduk di kawasan itu. Dan kehidupan mereka, ya, menjadi bahagia, menjadi maju disebabkan adanya lumpur-lumpur itu, dan boleh bercucuk tanam dengan sempurna, dengan baik. Hasil tanaman pun sangatlah bagus, ya. Itu dia sebagai hadiah, ya. Kalau kita lihat, perhatikan, ya, segala alam semula jadi di dunia ini, segala apa yang ada di muka bumi ini adalah sebenarnya satu anugerah, satu hadiah. Hadiah dari siapa? Hadiah dari Allah sebenarnya. Allah menciptakan manusia. Dia cipta tidak sia-sia. Demi sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Jadi selain dia ciptakan manusia, Allah turunkan juga segala kemudahan untuk manusia, seperti wujudnya sungai, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang. Semuanya untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk meneruskan kehidupan, digunakan sebagai makanan dan sebagainya. Ya, jadi, ya, Sungai Nil ini membekalkan selain daripada baja yang subur warna hitam tadi itu, Sungai Nil juga adalah membekalkan sumber makanan, sumber protein seperti ikan kepada penduduk-penduduk, ya. Daripada dalam sungai tu kita dapat ikan, dapat tangkap udang, ya. Semua tu digunakan oleh manusia untuk kehidupan. Dijadikan sumber makanan, sumber protein untuk kesihatan tubuh badan manusia. Dan yang ketiganya, Sungai Nil ni penting sebagai laluan atau jalan pengangkutan dan perhubungan, ya.
Jadi ada 3 perkara itu, iaitu menyubur Sungai Nil ni subur untuk pertanian, kemudian Sungai Nil ini untuk mendapatkan bekalan protein makanan dari sungai, dan yang ketiganya sebagai dalam perhubungan dan pengangkutan. Ketiga-tiga elemen inilah yang mendorong, yang menjurus kepada perkembangan tamadun Mesir Purba, ya. Mereka berkembang menjadi negara kota. Jadi kalau kita perhatikan di sana, ya, jelas bahawa di sini sebagaimana yang cikgu sebutkan dulu, bahawa setiap tamadun itu muncul atau wujud daripada adanya sungai-sungai, ya. Okey, kita lihat kepada kerajaan Purba, kerajaan Mesir Purba. Kerajaan Mesir Purba berkembang dengan berlakunya perkembangan kegiatan pertanian pada tahun 5000 sebelum Masihi. Ya, 5000 sebelum Masihi. Maknanya, ya, sangat lama, ya. Okey, dan membentuk sebuah kerajaan yang terletak di sepanjang lembah Sungai Nil, ya, dan dia membawa kepada satu kehidupan, pembangunan kehidupan yang cukup berkembang maju, ya. Pemerintahnya digelar sebagai Raja Menes. Ya, Raja Menes telah membuka sebuah bandar yang bernama Memphis, Bandar Memphis. Dan kemudian Bandar Memphis ini berkembang menjadi ibu kota kerajaan. Ya, perkembangan tamadun Mesir Purba ini mencapai kemuncaknya pada tahun 2650 sebelum Masihi. Jadi tadi kita lihat dia bermuncul pada tahun 5000 sebelum Masihi, kemudian dia sampai kemuncak kejayaannya pada tahun 2650 Masihi. Maknanya hampir 2000 tahun, ya. Okey, kerajaan pertengahan dalam kerajaan Mesir Purba, ya, berkembangnya di sini ialah berlakunya perkembangan hasil kesusasteraan dan ukiran atau seni bina. Tadi asas pembinaan dan sebagainya, sekarang ni perkembangan dari segi kesusasteraan dan seni bina. Dan rajanya, kekuatan raja membawa kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Ibu kota kerajaan ini dipanggil Thebes, ya, Thebes. Ibu kota Thebes yang menjalankan aktiviti perdagangan melalui sungai, jalan sungai, ya. Menjalankan aktiviti perdagangan dan berkembang menjadi pusat laluan perdagangan, ya. Dan Mesir menghantar angkatan tenteranya untuk berdagang, membina kubu-kubu di sepanjang Sungai Nil dan menguasai beberapa bandar yang seperti bandar kota Nubia. Kerajaan baru muncul golongan bangsawan yang memerintah. Tadi raja, kan? Pemerintah yang bergelar Firaun telah membentuk pasukan tentera yang kuat untuk menyerang atau menangkis serangan dari luar. Ya. Raja kerajaan Mesir Purba ini digelar sebagai Raja Ramses. Raja Ramses. Dan Raja Ramses ini banyak membina monumen di Mesir. Contoh monumen terdapat di Mesir ialah piramid. Piramid itulah yang terkenal, ya, di dalam tamadun Mesir Purba, ya. Okey, itu saja dari cikgu. Pelajar-pelajar boleh lihat dalam Google atau YouTube tentang tamadun Mesir Purba ni dengan lebih lanjut lagi. Sekian, terima kasih.